Indeks harga pengguna IHP pada bulan Disember 2023 menunjukkan peningkatan 0.7% berbanding bulan Disember 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan indeks makanan dan minuman ringan serta indeks bukan makanan masing-masing sebanyak 2.1% dan 0.3%. Kadar inflasi keseluruhan pada tahun 2023 meningkat secara perlahan 0.4% berbanding tahun 2022 sebanyak 3.7% didorong kenaikan indeks makanan dan minuman ringan, terutamanya harga minuman ringan, beras dan bijirin. Berikutan penurunan harga perhubungan dan pengangkutan, indeks bukan makanan turun 0.2%. Peningkatan tahun ke tahun bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga minuman ringan, khususnya minuman rendah gula yang sedia untuk diminum dan sayur-sayuran terutamanya halia. Peningkatan indeks bukan makanan, terutamanya rekreasi dan kebudayaan, berikutan kenaikan harga pakej percutian dan umrah dan pengangkutan khususnya harga tiket penerbangan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP Disember 2023 menunjukkan peningkatan 0.8% didorong oleh kenaikan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh kenaikan harga buah-buahan dan daging. Manakala peningkatan indeks bukan makanan didorong oleh harga pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan. Laporan penuh IHP bagi bulan Disember dan tahunan 2023 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.bn. Imbangan perdagangan bagi bulan November 2023 mencatatkan sebanyak 406.9 juta ringgit dengan perdagangan pada bulan November 2023 sejumlah 2,292.3 juta ringgit berbanding 3,007.2 juta ringgit pada bulan Oktober 2023. Ia disumbangkan oleh nilai ekspor sebanyak 1,349.6 juta ringgit dan nilai import 942.7 juta ringgit. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga mengongsikan bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam diikuti bahan kimia serta jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan November 2023 adalah Australia diikuti oleh Singapura dan Republik Rakyat China. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada bulan November 2023 bernilai 942.7 juta ringgit. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti Kazakhstan dan Qatar dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Berdasarkan data JPES, 93.7% jumlah perdagangan dihantar melalui pengangkutan laut, diikuti pengangkutan udara dan darat. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan November 2023 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.bn. Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM dengan kerjasama QAF Auto melancarkan kemudahan pengecasan pantas kenderaan elektrik yang kedua di negara ini di bilik pameran BMW di Beribi. Pengecas kenderaan elektrik ini merupakan langkah penting ke arah lanskap otomotif yang lebih mesra alam dan cekap tenaga.
Perkongsian strategik antara QAF Auto dan BSM memberi kedua-dua buah syarikat kelebihan dalam pasaran yang sangat kompetitif dan mencerminkan perubahan arus dalam sektor otomotif dan tenaga. Kemahiran atau hobi mampu menghasilkan sebuah perniagaan walaupun hanya secara kecil-kecilan. Bagi belia tempatan ini, Dayang Ezian Rashidah binti Irwan meminati seni sulaman sejak dari kecil lagi menjadi pencetus untuk mengembangkan dan seterusnya memulakan perniagaan. Apa yang menarik, seni sulaman yang dihasilkan berorientasikan pemandangan dan ukiran tumbuh-tumbuhan. Pada awalnya memang Ezian membuat karya seni sulaman ini untuk keluarga Ezian dan juga Ezian sendiri kerana Ezian suka kan membuat corak-corak, jadinya untuk perhiasan rumah lah. Tetapi setelah mendapatkan sambutan yang alhamdulillah baik dari keluarga sendiri dan sahabat-sahabat Ezian, Ezian telah membukakan bisnes kecil-kecilan lah yang based on menyulam ini juga. Dengan kemahiran ini juga, Dayang Ezian memperluaskan lagi minat dengan membuka kelas sulaman. Dalam memberikan corak dan hiasan yang unik, Ezian mengharungi pelbagai cabaran, kesabaran dan kesungguhan. Berazam untuk mendalami lagi ilmu seni sulaman tangan dan mesin, beliau turut bercadang membuka lebih banyak kelas menyulam bagi anak-anak tempatan dan memajukan lagi perusahaannya. Bagi Ezian, mungkin yang paling unik yang Ezian pernah hasilkan ialah tote bag yang bercorak air mulih Brunei. Bagi Ezian itu unik lah juga. Kerana Ezian perlu buat kajian lagi air mulih ini sebenarnya macam mana, datangnya dari mana, apa makna air mulih. Jadinya bukan saja Ezian menyulam tapi Ezian juga mendapati info-info yang Ezian belum pernah tahulah sebelum ini. Jadi bagi Ezian itu pengalaman yang unik dan karya yang unik je lah. Bermula daripada salah satu projek pada tahun 2021 semasa zaman menuntut di universiti, simplydeco.pn iaitu perniagaan berasaskan hiasan belon sehingga kini masih mendapat tempahan dari orang ramai. Menurut Dayang Nur Ajirah Rosli, pemilik simplydeco.pn, hiasan belon menjadi pilihan kerana ianya lebih simple atau mudah, boleh dibawa ke mana-mana dan dapat membuat penghantaran dari rumah ke rumah. Sebenarnya saya sendiri zero knowledge dengan menghias balloon decoration ini. Jadinya kami terpaksa buat research mana-mana internet yang seperti social media dan YouTube. YouTube kami belajar cara twist the balloon. Lepas itu kalau the design kami mostlynya check arah social media seperti Instagram sebabnya di sana banyak designer daripada luar negeri, so kami just ikut and then cara membuat kami belajar dari YouTube saja. Tambahnya lagi, meskipun kualiti belon yang digunakan menerima maklum balas yang bercampur baur kerana kualiti belon yang ditempah dari pembekal adalah nipis, jadi ianya senang pecah. Oleh itu, pihaknya menawarkan harga yang mampu milik. Cabaran tersebut sudah dapat dikendalikan dibandingkan dengan mula-mula perniagaan berkenaan ditubuhkan 3 tahun lalu. Kami bagi harga yang affordable lah, tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Sebabnya sayang sebab belon ini jenis fragile, so kami terpaksa tidak terlampau tinggi lah price range kami. Cara-cara menempahnya senang saja, sama ada melalui IG kami, DM IG atau WhatsApp.
Tetapi kami sarankan untuk menempah sehari sebelum, paling lambat 12 jam lah, 12 jam sebelum, sebabnya kami terpaksa menyusun schedule, mana tahu ada full slot masa tu, so kami dah dapat masukkan lah slot itu.